Hai, bertemu lagi dalam kelas cikgu yang seterusnya. So hari ini cikgu akan sambung bab 4 untuk fizik tingkatan 4 KSSM. Okay, so bab 4 adalah berkisarkan tentang haba. So previously haba ni memang ada pun dalam fizik KBSM. Okay, dan kebanyakan konten dalam ni adalah sama je, macam bab 4 haba dalam KBSM yang lepas. Okay. So, fokus cikgu again adalah untuk definisi dan takrifan sahaja. Okay. So, cikgu akan mulakan dengan takrifan yang pertama iaitu keseimbangan terma. Okay. So, keseimbangan terma berlaku apabila dua objek bersentuhan. Kedua-dua suhu akan mencapai suhu akhir yang sama dan tiada pengaliran haba bersih berlaku. So keyword in this definition is pengaliran haba bersih berlaku. Tiada pengaliran haba bersih berlaku. Okay, so it must include two objects. Okay, two objects or more lah. Jadi kalau satu sahaja, it depends kalau bersama udara, bersama air atau bersama apa ruangan disentuh sekalipun, so itu adalah juga objek. Okey. Merujuk kepada keseimbangan terma lah. Okey, yang kedua. Ni adalah contoh yang kamu tengok dalam buku teks kamu. So kamu ada dua objek. Okay, so P dan Q bersentuhan, it has to be touched. Okay, so dua-dua tu bersentuhan dan haba pada P adalah lebih banyak berbanding Q, but it doesn't mean that haba pada Q tak bergerak. It still bergerak, cuma pada kadar yang lebih rendah. Okay, sampailah waktu satu masa dia mempunyai suhu akhir yang sama. So P dan Q mempunyai suhu akhir yang sama. Okay, keseimbangan terma. Dan yang kedua adalah muatan haba tentu. Okay, so muatan haba tentu ialah jumlah tenaga yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram bahan sebanyak 1 darjah Celsius. Okay, so untuk naikkan suhu 1 darjah Celsius, berapa tenaga kita perlukan? Okay, so muatan haba tentu merujuk kepada berapa tenaga haba yang diperlukan untuk 1 kilogram bahan. Okay, if it's 2, then kamu kena darablah nilai jumlah tenaga yang kamu dapat tu. Okay, 2, 3 dan berapa banyak kamu ada. So untuk case definisi dan takrifan muatan haba tentu, dia hanya melibatkan 1 kilogram. Okay, untuk naikkan 1 darjah Celsius. Okay, so muatan haba tentu, formula dia adalah Q sama dengan MC theta. Okay, so Q adalah tenaga haba, C adalah muatan haba tentu, M adalah jisim dan juga delta theta tu adalah perubahan suhu. Okay, perubahan suhu. Yang ketiga adalah haba pendam tentu. Okay, so haba pendam tentu adalah tenaga yang diperlukan untuk mengubah keadaan jirim. Ubah keadaan jirim. So as we know, keadaan jirim ada 3, pepejal, cecair dan gas. Okay, so tenaga yang kita perlukan untuk ubah daripada cecair ke pepejal, pepejal ke cecair, cecair ke gas dan sebagainya. Okay, berapa tenaga yang diperlukan untuk ubah keadaan jirim tersebut, dalam erti kata lain untuk putuskan ikatan antara zarah-zarah, membentuk ataupun membina ikatan antara zarah-zarah untuk membentuk jirim yang seterusnya. Okay, jirim yang lain lah. Okay, so haba pendam tentu ialah tenaga yang diperlukan untuk mengubah keadaan jirim tanpa perubahan suhu ataupun pada suhu yang tetap. Itu adalah ayat mandatory. Mandatory bermaksud tak ada salah. Okay, so tanpa perubahan suhu. Itu adalah ayat mandatory. Okay, seterusnya ini adalah contoh. Bukan contoh, ini adalah dua haba pendam tentu. So haba pendam tentu dibahagikan kepada dua. Yang pertama adalah haba pendam tentu pelakuran. Yang kedua haba pendam tentu penguapan. Kenapa dibahagikan dua? Sebab kita nak tukar fasa, kita nak tukar phase daripada pepejal ke cecair, namanya lain, cecair ke gas nama lain, dan begitulah sebaliknya. Okay, so haba pendam tentu pelakuran adalah tenaga haba yang diperlukan untuk merubah keadaan jirim. Okay, yang ini spesifik, keadaan jirim dari pepejal ke cecair tanpa perubahan suhu. Okay, tanpa perubahan suhu is always there.
Kamu tak boleh lari, tak boleh skip that ayat. No. Okay. So tanpa perubahan suhu ialah satu ayat yang wajib. So pelakuran ialah daripada pepejal kepada cecair. Okay, haba pendam tentu penguapan juga sama. Okay, tenaga haba yang diperlukan untuk merubah again keadaan jirim, ubah keadaan jirim dari dari cecair ke gas. Okay, tanpa perubahan suhu. Okay, so itu cikgu dah tulis secara ringkas Q setengah ml dan Q biasanya kalau kita buat eksperimen, biasanya kita rendamkan pemanas rendam. Okay, so Q tu merujuk kepada energy supply. So energy supply dalam kes pemanas rendam adalah tenaga elektrik. So that's why cikgu tukarkan Q kepada P darab T. Okay, so untuk tenaga elektrik P darab T. T adalah time, P adalah power. Okay, M adalah jisim dan L merupakan haba pendam tentu. Okay, seterusnya adalah proses pertukaran jirim. So this is where haba pendam tentu berlaku. Okay, so ada daripada pepejal kepada cecair which is peleburan, cecair kepada pepejal pembekuan. Okay, cecair kepada gas pendidihan dan gas kepada cecair semula adalah kondensasi. So in this case empat proses ini melibatkan haba pendam tentu. So bila kamu buat eksperimen, biasanya cikgu buat eksperimen kan untuk tahun ni kita tak ke sekolah kan. Okay, biasanya kita buat eksperimen, kita guna ais. Okay, kita guna ais. So ais tu walaupun kita nampak dia dah cair dah, dia dah jadi air. Tapi kenapa dia punya temperature still 0 darjah Celsius? That is where dia tukar keadaan jirim. Dia tukar. Bila dia sedang tukar, maka nilai suhu tidak berubah. Okay, nilai suhu tetap dengan 0. Okay, seterusnya hukum gas. Okay, this is the last part dalam bab 4. Okay, so kita ada 3 hukum gas. Yang pertama adalah hukum Boyle, yang kedua adalah hukum Charles dan yang ketiga adalah hukum Gay-Lussac. Okay, tolong eja betul-betul. Kamu nak eja betul, kamu kena sebut dengan betul. Gay-Lussac, Charles dan Boyle. Lain macam pula sebut Gay-Lussac tu kan. Okay, so hukum Boyle yang pertama. Hukum Boyle menyatakan tekanan berkadar songsang dengan isi padu bagi suatu gas berjisim tetap pada suhu mala. Okay, it's hard to understand tapi bila kamu tengok pada formula dia, bila berkadar songsang, so in this case kita menggunakan tekanan SP. P berkadar songsang dengan V. So V dekat bawah. P perkadaran 1/V. Okay, bila kamu tukarkan perkadaran tersebut kepada persamaan, kamu kena letak satu pemala. So dia akan jadi P sama dengan K/V. Okay, so it's easier kalau cikgu menggunakan, it's easier for you kalau kamu menggunakan simbol. Okay, senang untuk faham. Okay, tak apalah. So dalam definisi, kalau kamu tak boleh guna, kalau kamu tak menggunakan simbol, kamu boleh guna ayat ini. So tekanan berkadar songsang dengan isi padu. Okay, dengan syarat jisim dia mala. Suhu dia mala. Okay, yang kedua adalah hukum Charles. So Charles, isi padu adalah berkadar terus dengan suhu mutlak bagi suatu gas berjisim tetap pada tekanan mala. So untuk Charles. Okay, sebut betul Charles. Macam tu, okay. So isi padu adalah berkadar terus dengan suhu. So V dengan T. Okay, so bila V dengan T menjadi pemboleh ubah, maka satu lagi jadi pemala, iaitu P dia akan mala. Okay, so kita ada P, V dan T. So kalau dua tu dah ambil tempat, so in this case kita ada V dengan T, maka P akan jadi mala. Okay, so yang terakhir adalah hukum Gay-Lussac. Okay, dulu nama lain, hukum tekanan je dulu. Sekarang ni dia macam ambil nama saintis tu. Okay, supaya kita ingat nama saintis yang memperkenalkan macam tu. Okay, so tekanan adalah berkadar terus dengan suhu mutlak. So tekanan adalah berkadar terus. So it's between P dengan T. P dengan T, V akan jadi mala. Okay, so tekanan berkadar terus dengan
suhu. So P berkala terus dengan suhu which is T. Okay, pada suatu gas berjisim tetap pada isi padu yang malas. So V dia adalah constant. Okay, V dia constant. Okay, jom kita tengok formula. Wow, okay, this is formula. Okay, formula untuk hukum gas paling mudah bagi cikgu. Okay, sebab dia hanya melibatkan P, V dan T saja. Untuk ketiga-tiga formula yang cikgu terangkan, dia hanya melibatkan P, V dan T saja. Okay, so untuk boils, kita biasa dengar P1V1, P2V2. Kalau Charles, okay, kita guna V1/T1 sama dengan V2/T2 dan Gay-Lussac, biasanya dalam konteks kamu jawab soalan, kamu guna P1/T1 sama dengan P2/T2. Okay, we are done for today. So, jangan lupa, cikgu harap cikgu membantu sikit sebanyak, membantu kamu untuk ulang kaji, untuk fokuskan kepada definisi dan takrifan. Okay, so next time kita cuba jawab soalan pula. Okay, I'll see you in next class. Terima kasih everyone. Assalamualaikum.